Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya sama-sama kita diberi kesempatan dan diberi kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah dan juga kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ini kita sambung semula Al-Bab As-Sabi' wa Thalathun fi Dhikri Suqun Nasi ila Nar, iaitu bermula bab yang ke-37 pada menyebutkan halau manusia ke neraka. Kita masih lagi dalam muka surat 41, bab yang ke-37. Bab yang ke-37 pada menyebutkan halau manusia ke neraka. Dihalau akan seteru Allah kepada neraka, dan hitamlah segala muka mereka itu, mereka manusia, dan biru segala muka mereka itu, manusia, dan dicap, ditutup akan segala mulut mereka itu, manusia. Maka apabila sampai mereka itu kepada segala pintu neraka, berhadap ia manusia akan segala mereka itu oleh malaikat Zabaniyah. Jadi apabila kita sudah lepas laluan alam akhirat yang pertama, iaitu mahsyar, menuju ke mizan, yang kedua, yang ketiga meniti akan sirat. Selepas pada itu akan menuju kepada dua tempat, iaitu neraka dan syurga. Dan tajuk kita pada malam ini maknanya Allah Ta'ala suruh para malaikat menghalaukan manusia ke neraka dan segala seteru Allah Ta'ala dalam keadaan hitam muka mereka itu, biru segala muka mereka itu, dan dikuncikan segala mulut mereka itu. Dan apabila mereka itu sampai ke pintu neraka, maka pada masa itu berhadaplah, lihatlah segala manusia akan malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah ni dia ada anak buah dia. Malaikat Zabaniyah ketua, kemudian anak buah dia ada AJK dia, ada menteri dia, ada jawatan dia buah tu. Dia bukan turun seorang-seorang, ada grup dia, iaitu malaikat Zabaniyah. Dan begitu juga malaikat maut, Malikil Maut ataupun Israel. Kalau diturun tiga orang tu, iaitu Israel, malaikat rahmat, malaikat azab. Tiga-tiga tu turun. Tak? Seperti mana peristiwa, boleh jadi kita pernah sebut dulu, seseorang itu membunuh 99 orang. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab yang kedua, kalau tak silap saya, bab yang kedua, bab taubat ataupun bab ikhlas. Betapa jahatnya dia dibunuh orang, 99 orang. Sedangkan bunuh manusia seorang pun tak bau syurga. Syurga ni kita boleh bau selama 40 tahun. 40 tahun boleh bau dah. Tapi kalau bunuh orang ni tak bau.
Tetapi ada hamba Allah yang Nabi sebut dalam hadis tu, dia bunuh 99 orang. Lalu tiba-tiba dia nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia nak bertaubat, dia tanyalah seorang. Sebab itulah dia tanya seorang kena tanya ulama, bukan tanya ahli ibadat. Kerana ada ahli ibadat, dia tidak alim, dia tidak faqih tentang masalah hukum hakam. Dia ibadat. Mana kena tanya ulama dan ahli ibadat. Bila dia bertanya kepada ahli ibadat tadi, seolah-olah dia yang itulah ulama tu, dia pergi tanya, "Tuan, saya ni bunuh 99 orang. Boleh tak saya bertaubat?" "Oh, dosa kamu banyak, tak boleh bertaubat." Dia tarik pedang, pancung seorang lagi, 100 mati. 100 tu. Lah sekali berjalan ke depan lagi dalam hadis tersebut, sampai seorang dikatakan betul-betul ulama, ditanya, "Tuan guru, boleh tak saya bertaubat? Sedangkan saya dah bunuh 100 orang." Dia kata, "Boleh. Kamu kena berpindah daripada tempat yang kamu bunuh orang, tempat yang maksiat, tempat yang banyak minum arak, berjudi, berzina, bermacam-macam segala maksiat kampung kamu ni, kamu kena pindah ke tempat orang ahli ibadat, orang baik-baik mereka. Kampung sebelah, satu kampung lagi tu." Tak apa dia pergi. Dalam perjalanan dengan takdir Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tarik nyawa dia. Dalam perjalanan dengan takdir Allah Ta'ala, Allah Ta'ala suruh Malikil Maut ataupun Israel turun. Turun iaitu 3 orang. Malikil Maut, malaikat azab, malaikat rahmat. Bila dah mati tu, tiba-tiba malaikat azab nak ambil. Malaikat azab nak bawa pergi neraka kan? Nak bawa pergi, malaikat rahmat kata, ini hak aku nak bawa dia ke syurga. Dia balas pula malaikat dua ni. Dia balas. Dalam hadis sahih tu dalam berat tu ada kitab Riyadhus Shalihin tu. Baca. Dia balas pula. Bila dah balas seolah-olah macam tak selesai lah. Malaikat azab pun nak bawa masuk ke neraka, malaikat rahmat pun nak bawa masuk ke syurga. Lah sekali Allah Ta'ala hantar seorang malaikat lagi supaya ukur tanah. Ini main ukur tanah pula. Kalau tanah ni, kalau ukur tanah, didapati dia ni sudah berada dalam kampung kebaikan walaupun sejengkal ahli syurga. Sekiranya ukur tanah didapati masih lagi dalam tanah dan bumi yang dibuat jahat tu, yang buat maksiat tu, yang dibunuh orang tu, walaupun sejengkal, dia ahli neraka. Tiba-tiba dengan izin Allah Ta'ala, bila ukur tu sejengkal saja ahli kebaikan, dia sudah langkah ke tempat kebaikan. Dia nak bertaubat, tak sempat taubat lagi, tapi dalam hati dia nak mencari jalan untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jadi taubat dia bagus. Dia bukan macam 3 sahabat tu. Macam 3 sahabat tu, dia nak bertaubat tapi tak tanya siapa-siapa. Boleh jadi saya pernah cerita tu. Kalau saya pernah cerita tu, tak apalah, dengar dekat YouTube. Hak yang tak pernah lagi itu, boleh dengar. 3 sahabat ni 3 perempuan. Segala kejahatan, keburukan dibuat belaka. Segala maksiat buat belaka. Lah sekali bila dia berasa dah kaya, nak bertaubat kepada Allah Ta'ala. 3 ni nama dia Ibrahim, Musa, Abi Kakak. Dia nak bertaubat. Ibrahim kata, aku pernah dengar orang ngajar kat surau masjid, siapa-siapa nak taubat, dia kena mandi. Ibrahim kata, kena mandi, terjun dalam sungai tu, mandi habis, gosok semua habis daki tu, taubat dah tu. Musa kata, dah, aku dengar lain. Aku dengar siapa-siapa buat sekolah agama, mana-mana orang yang belajar di sekolah kita tertaubatlah sendiri. Abi Kakak pun kata, aku dengar lain pula. Siapa yang bina masjid, siapa-siapa yang datang ke masjid yang kita bina, tertaubatlah kita. Allah Ta'ala ampun segala dosa kita. Dia tak tanya alim ulama, tak tanya. Dia pakai bahasa-bahasa gitu je. Pernah dengar, betul ke tak tahu. Lah sekali, Abi Musa dan Ibrahim tadi setuju dengan cara Abi Kakak tadi bina masjid. Share duit. Di zaman dulu ni, di zaman Abu Nawah ni.
Abu Nawah terkenal tak? Abu Nawah, Johar, apa lagi? Adalah geng-geng tu yang P-Ramli banyak tiru cerita dia tu. Cerita Alibaba, Bujang Lapuk, cerita apa ni, Tiga Abdul, tu banyak lah. Banyak tiru-tiru belah sana lah. Abu Nawah. Jadi dia pun share duit nak buat masjid. Share. Lah sekali entah berapa puluh ribu, berapa puluh dinar pada masa tu siap sebuah masjid yang besar. Kebetulan siap masjid besar ni, dia pun buat jamuan lah. Makan lepas zuhur. Bila makan semua dah makan lepas zuhur tu, lalulah sampai ke asar. Sampai ke asar. Jadi dia masa tu ada mesyuarat tu lantik AJK tu. AJK, Tok Bilal, Tok Siap, Tok Imam apa semua tu dah dapat belaka dah. Baru dapat seorang Tok Imam. Tu dia. Tak apa. Dengan bersembang, dengan makan minum, dengan kerja macam-macam dah sikit sampai ke maghrib. Bila sampai maghribnya sembahyang. Hak zaman dulu di belah-belah apa ni, zaman dulu Iraq di Iraq Lebanon. Kalau jadi Tok Imam, kalau setakat inna a'tainakal kautsar, memang lewat kanak-kanak. Inna a'tainakal kautsar. Kalau setakat qul ya ayyuhal kafirun, lewat kanak-kanak. Dah. Kalau surah Al-Baqarah, surah tinggi-tinggi itu Al-Hafiz. Dah. Itu Al-Hafiz. Lah sikit lewat pertengahan. Apa dia? Sabihin dengan halakan. Sabihin dengan halakan. Lah sikit tak apalah. Oleh kerana Imam Bilantik ni bukan orang-orang biasa, orang pertengahan. Itu dia. Lepas baca Fatihah, ini semua surah belakang ni. Ibrahim, Musa, Abi kakak belakang Imam. Imam pun baca. Allahu Akbar. Lepas pada takbiratul ihram baca Fatihah. Lepas Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Lepas tu sambung sampai habis. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Ayat yang tengah-tengah yang habis tu, ayat yang habis tu disebut Suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Itu dia. Hak tiga orang tu duduk giling kepala ni. Tak patut. Tengah sembahyang. Dia cakap slow-slow, tak patut. Orang Arab kalau tak mengaji pun jahil juga lebih kurang pada kita lagi. Tuan-tuan ingat orang Mesir tu kalau tak belajar Quran tu lagi pada kita. Cuba kita dengarlah yang Arab cakap dia. Habis WhatsApp pun dah bahasa dia. Idza aradta fi bayan dzalik fa aqulu laka fa aqul lak. Qaf jadi a pula, jadi ga pula. Gitu. Tak ngaji tu lagi pada kita orang Arab. Nah. Gitu. Dah bagi salam, lepas salam tu Abi Bakar bangun. Imam dipecat serta-merta. Pecat tu hari tu juga, masa tu juga. Lepas pecat tak apa, balik. Tok Imam, Tok Bilal, JKK apa semua ni, AJK semua ni. Dia kata, sudah kita ni, lepas ni Isyak siapa nak jadi imam? Tengok tempat kita ni. Tu dia. Kena cari pula awal. Cari punya. Ada Tok Imam, waktu Isyak. Waktu Isyak selepas Fatihah pun dia baca Sabbih isma rabbikal imam dulu ni. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Ayat last sekali Suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Ayat belakang begini tak patut. Lepas bagi salam tu aku pecat Tok Imam. Pecat dia kok. Tok Imam pun kena pecat, Imam duduk kena pecat dia kok. Sudah. Mana ni? Mentang-mentang dia kuasa besar 3 orang ni pada masjid. Dia berkuasa situ. Dia lah pengurusi, dia lah bendahari, dia lah AJK, dia belaka. Dia tak bersyarat dengan orang lain, 3 orang ni saja. Last sekali macam mana nak jadi imam subuh, nak cari imam subuh. Cari. Di hujung kampung tu ada seorang. Di hujung kampung tu ada diceredik sikit pada imam pertama kedua ni. Diceredik dia tanya. Imam pertama sebab apa kamu dipecat? Aku tak tahu kesalahan aku. Aku cuma semayang, lepas semayang bagi salam dia pecat tu. Tu dia. Dia tanya Tok Imam kedua pula, kenapa Tok Imam kedua yang dia pecat ni? Aku tak tahu kesalahan aku ni. Aku baca Fatihah, lepas tu baca Sabihin tu.
Lepas tu kena pecah gitu je. Hak imam 3 ni sambil-sambil jalan balik rumah tu termenung, dia berjalan tengok macam mana aku nak jadi imam esok ni. Silap-silap aku kena pecah juga ni sudah. Satu hari pecah 2 imam, bayangkan. Tu dia. Kau fikir dia dapat idea dah. Dia tahu dah imam tadi imam tak sekolah. Imam ingat-ingat gitu je. Tu dia, tak apalah jadi imam subuh. Jadi imam subuh, bila jadi imam subuh tu dia baca Sabihis juga. Selepas Fatihah dia baca Sabihis. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Ayat last sekali. Suhufi Ibrahim wa Musa wa Abi Ka'ab. Ditambah ayat Quran tuan-tuan. Tambah ayat Quran tu. Yalah. Suhuf Nabi Ibrahim, suhuf Musa dan Abi Ka'ab. Dalam ayat Quran tu cuma ada Ibrahim dan Musa saja. Abi Ka'ab tak ada. Tak patutlah, tak adil lagi tu. Dah. Bini masjid 3 orang. Sedangkan cerita ni cerita tentang suhuf syariat Nabi Ibrahim dan syariat Nabi Musa. Oleh kerana jahil, jahil tak ikut-ikut dah ni. Dalam rokok tu dia kata, hak ni bagus. Hak ni bagus, bahkan aku nak elau ni. Tu dia. Imam tadi tu juga batal sebenarnya. Dah tambah ayat Quran? Dah. Suhufi Ibrahim wa Musa wa Abi Ka'ab. Senyum tu Abi Ka'ab. Dah, satu masjid batal ayat. Tak ngaji walaupun orang Arab dia faham tapi faham kan? Ambil Quran faham ni. Tu masalah. Nah. Hak sekawan dengan dia, go dengan dia nama dia Johar. Johar ni dia teringin nak makan daging bakar. Nak makan daging bakar. Cerita lain sikit hari ni. Tak cerita neraka saja terus juga kita pun. Tak. Allah Akbar. Masuk dalam kubur, keluar dari kubur kena siksa. Lepas tu masuk neraka pula. Masya-Allah. Tak. Balik pada cerita yang kedua tadi Johar. Ni nak cerita orang Arab kalau tak mengaji teruk lagi pada kita tuan-tuan. Johar ni teringin nak makan daging bakar. Kebetulan dia dapat hari tu dapat rezeki banyak, makan daging kan. Tak, ambil daging lah bakar. Beli sekilo, mana nak beli sekilo waktu dia. Daging mahal kan sebab semua orang daging bukan kotak. Bukan daging kotak mahal kan. Tak, tu dia. Allahu Akbar. Dapat daging sekilo tu beli, apa ni bakar. Sampai-sampai bakar tu dipanggil sendiri. Ya, abang nak keluar kejap. Yang tengok tu dia. Sampai-sampai tengok tu tiba-tiba dia balik. Ya, mana daging dah masak ke? Dah masak dah. Kat mana? Saya letak tepi dinding tu. Orang dulu ni dia pakai apa ni? Dia panggang, dia pakai buluh, dia pakai kayu tu kayak gitulah. Lepas tu rumah pula, rumah bukan rumah batu. Tak, kadang-kadang rumah kayu, rumah papan. Dia select tepi dinding tu kayak gitulah. Kucing mari nampak. Tu dia. Kucing pun tilim. Dah lama tak kena daging ni. Dah. Tu dia. Kekoh daging tu apa yang makan? Dia punya kerja, dia cari jumpa kucing nak makan daging ni. Tinggal sikit je. Apalagi Johar tadi ambil batangnya pun katak tu. Bunuh kucing dia mati tu kucing. Dia nak marah sangat. Dia tak kira kucing dia ke kucing siapa kan. Tak bunuh tu. Lepas bunuh tu penuh dia. Aku bukan senang nak cari duit ni dapat daging sekilo ni nak makan sekeluarga ni tiba-tiba kucing makan habis. Dok marah tu kan. Lah sekali masa waktu maghrib dia semayang. Dia semayang tu soh belakang sekali Tok Imam. Tok Imam dia baca dia ulang ayat sama saja. Dah, dalam surah apa? Surah Takwir. Dah, surah Takwir dah. Bi ayyi dhanbin qutilat. Tok Imam tak ingat. Baca ayat tu tak ingat, dia ulang satu saja. Bi ayyi dhanbin qutilat. Tuan-tuan, ayat tu terjemah macam mana tuan-tuan? Sebab dia dosa apa? Sebab apa kamu bunuh dia? Johar dia belakang, sudah Tok Imam ni. Nak kena ganggu ni. Dia dah ulang apa? Tok Imam tak ingat. Bi ayyi dhanbin qutilat. Bi ayyi dhanbin qutilat. Tok Imam nak dengar tu ni. Kena sekali lagi aku check dia. Dah. Lah sekali Tok Imam tak ingat tu.
Dia baca sekali lagi. Tak. Bi ayyi dhanbin qutilat. Sebab apa dosa ni yang kamu bunuh dia? Dia dosa apa sebab apa yang kamu bunuh dia? Dia pun jawab, tengah sembahyang dia jawab tu. Bisababi lahmin akalat, sebab dia makan daging batu aku. Tu dia. Dah. Sebab tu aku kata kata mati makhluklah itu, buih bunuh gitu je. Dah. Tok Imam tersedok gitu. Sudah kata. Dah. Tok Imam pun rokok tu. Dah. Tok Imam tak apa, dia tahu dia tak batal hak yang cakap dia batal. Dah. Allahu akbar. Allah cerita lain ayat ni cerita lain. Sebab apa kamu zalim, kamu bunuh dia? Cerita lain tak ada kena-mengena dengan bunuh kucing tu. Dia ingat Tok Imam sendiri dia. Tak. Padahal Tok Imam tak ingat member. Dia ulang banyak kali nak suruh makmum ditegur. Tak. Makmum pula bukan semua Al-Hafiz. Tak. Allah. Jadi gitulah. Maknanya kalau tak mengaji, orang Arab ke, Mekah ke, Madinah ke, teruk lagi pada kita. Dari segi bacaan, dari segi hukum teruk. Tak. Sebab itulah orang kita kat Mesir ni, yang hak mengaji bodoh apa semua ni, pergi ke Mesir. Orang yang belajar sekolah Arab sini sampai ke Mesir, dia belajar kitab moden kan, senang-senang rekas-rekas. Sampai sana dia tak lulu. Dia periksa tak lulu, baca pun tak boleh, apa tak boleh. Dah. Bila kita hak mengaji pondok ni pergi sana tu, dia mari mengaji kita pula. Tak. Dia bagi duit sikit apa semua, dah bayar sewa nak member dah sekitar kan. Tak. Jadi gitu. Jadi sana tu kita lebih pandai orang Arab, bahkan orang Arab sendiri. Orang Arab sendiri mari belajar dengan kita. Saya ada kawan orang Arab 2-3 orang. Jadi kita boleh mengajar kitab Nahwu. Nahwu ni kira grammar lah bahasa Arab. Tak grammar. Dia boleh tengok Mughnilah bin Qatrun Nada, kitab Ibnu Aqil, baca syair yang payah-payah tu. Kita ada masalah, kita lekat, kita hanya dia, aku tak pernah belajar ni, aku tak faham, tahu tipu. Tak. Maknanya tu lagi pada kita. Kita tak boleh tanya dia. Tak. Tu dia. Maknanya bukan orang Arab semua ni pandai. Dia habis cerita tu. Balik pada cerita alam barzakh tadi. Alam neraka tadi. Habis maknanya malaikat Zabaniyah ni kalau diturun 3 waktu ataupun lebih pada tu. Dia turun lebih. Bila semua ahli neraka ni sampai di tepi pintu neraka ni, tiba-tiba mereka itu nampaklah malaikat Zabaniyah dengan segala belenggu dan lantai. Ada lantai, ada belenggu. Tak pemukul daripada besi. Tu dia. Maka demikian rantai itu dihantarkan di dalam mulut kafir. Orang kafir dihantarkan ke dalam mulut kafir. Tu. Dihantarkan maknanya dicocok ke mulut. Rantai itu masuk dalam mulut. Tu dia. Siapa dia? Orang kafir. Dan keluar daripada dubur orang kafir tadi, bakal ahli neraka tadi. Dan dibelenggu akan tangan ahli neraka daripada kafir tadi, yang kiri kepada lehernya, dibelenggu, diikat. Tu dia. Tangan yang kiri ni kepada leher. Gitu. Tangan kiri kepada leher. Dan dimasukkan tangan kanannya pada dadanya, tangan kanan pada dada. Dan tanggalkan daripada belikatnya dan diikat. Mana dikeluarkan? Tanggal mana dikeluarkan? Dan tanggal mana dikeluarkan daripada antara belikatnya dan diikat dengan rantai dan dirangkaikan. Itu dia. Dirangkaikan. Berangkai? Tak. Dirangkaikan, diikatkan tiap-tiap satu anak Adam serta syaitan pada satu rantai. Orang kafir di kalangan anak Adam ni diikat, dirangkaikan tiap-tiap satu anak Adam ni serta dengan syaitan. Sekali dengan syaitan. Membantu di kafir ni. Dan orang Islam bakal ahli neraka tak kena ikat sekali dengan syaitan dah. Dia lain, dia asing. Dia rangkai dia lain. Gitu.
sekali dengan syaitan. Itu dia. Mana pada hari itu segala syaitan yang bisik kat telinga kita, yang buat kita yang buat kita lalai, yang bisik kejahatan kat kita, habis kita nampak belaka. Kita nampak belaka dengan walhannya, dengan lapisnya, dengan matrusnya, dengan dasibnya, dengan samrisnya, dengan hadlabajin, macam-macam nama jin ni diikat sekali dengan orang-orang kafir tadi. Gitu. Dan ditarik atas mukanya. Ditarik pula atas mukanya. Dan memukul akan dia oleh malaikat dengan tongkat daripada besi. Tiap-tiap berkehendak mereka itu keluar daripadanya, dikembali mereka itu di dalamnya. Bila diikat, bila disiksa, bila dicampak ke dalam neraka, mereka ini teriak, mereka ini sakit, mereka ini nak lari. Kemudian ditarik semula oleh para malaikat Zabaniyah, dikembalikan mereka itu di dalamnya, dalam neraka. Dan dikata bagi mereka itu ahli neraka, rasa oleh kamu. Dikatakan, mana dikatakan para malaikat katakan kepada ahli neraka tadi, di kalangan syaitan dan orang kafir tadi, rasa oleh kamu akan azab neraka yang tidak ada, yang adalah kamu dengan dia itu dusta, kerana kamu dusta. Kemudian berkata Siti Fatimah, ini kisah ini Nabi bercerita kepada para sahabat, dan kisah ini dalam hadis Nabi pernah bercerita kepada Fatimah. Berkata Fatimah, ya Rasulullah, wahai bapakku, wahai Rasulullah, kepada neraka, adakah tiada engkau tanya daripada umat engkau betapa masuk mereka itu akan neraka? Wahai ayah kesayanganku, wahai Rasulullah, ketika Jibril datang beritahu kepada kamu tentang berita neraka ni, kamu ada tanya dia tak? Macam mana umat kamu ni? Itu dia. Tadi dicerita, cuma cerita orang kafir diikat, dirangkaikan bersama dengan syaitan. Kamu ada tanya Jibril tak, wahai ayahku, bagaimana keadaan umat kamu? Itu dia. Umat Nabi yang bakal masuk neraka. Sabda Nabi alaihi salam, Nabi menjawab, menghalau akan mereka itu oleh malaikat kepada neraka, maka tiada hitam muka mereka itu. Ni umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad dihalau oleh malaikat kepada neraka, tetapi tiada hitam muka mereka itu. Ahli neraka, umat Nabi Muhammad tak hitam muka. Masuk neraka juga tapi tak hitam muka. Itu dia kelebihan dia. Gitu. Dan tiada biru mata mereka itu, mereka umat aku. Kata Nabi, umat dia yang bakal masuk neraka, tiada hitam muka dan tiada biru mata, seperti mana orang kafir tadi. Dan tiada diikat. Tiada dicop dan tiada diikat segala mulut mereka itu. Tidak disula, tidak diikat mulut mereka itu. Dan tiada dirangkai akan mereka itu serta syaitan, tidak diikat bersama dengan syaitan. Dan tiada dihantarkan atas mereka itu rantai dan belenggu kepada mereka itu. Maka berkata Siti Fatimah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, betapa menarik akan mereka itu oleh malaikat. Bagaimana? Bagaimana cara mereka itu tarik umat bakal ahli neraka ni masuk ke dalam neraka? Sabda Nabi alaihi salam, Nabi pun bersabda, Nabi pun jawab, adapun orang tua dan orang muda diambil akan keduanya dengan janggutnya. Orang tua, orang muda diambil akan keduanya. Orang tua dan muda tadi diambil oleh malaikat dengan memegang janggut, atau perempuan dengan rambutnya. Laki janggut,
Perempuan kang rambut, kang itu saja. Bok. Tu dia. Maknanya kalau kita nampak macam zalim jugalah. Pegang tarik apa ni? Tarik janggut dengan tarik rambut ni. Tak. Tu dia. Tapi tak seperti mana orang kafir asli, yang dirangkaikan, diikatkan bersama dengan syaitan. Dan ubun-ubunnya, ditarik ubun-ubun. Maka berapa banyak daripada orang yang berubun-ubun daripada umatku. Itu dia kata, tanya Nabi pada Jibril itu. Dipegang atas ubun-ubunnya dan ditarik ke neraka. Dan dia menyeru, dia tadi siapa dia tadi? Umat Muhammad yang bakal masuk neraka tadi. Dan dia menyeru, dia kata apa? Hai dhaifku, hai kelemahanku. Dan berapa banyak daripada orang muda daripada umatku. Dan dia menyeru. Dia menyeru mana dia Nabi menyeru. Hai dhaifku, dan berapa banyak daripada orang muda daripada umatku dipegang daripada janggutnya dan ditarik ke neraka. Dan ia menyeru, mudaku dan hai baik rupaku. Dan berapa banyak daripada perempuan daripada umatku dipegang atas ubun-ubunnya, ditarik ke neraka. Dan ia menyeru, hai kemaluanku dan hai kebinasaanku, tutupku, hingga sampai dengan mereka itu kepada Malik. Sampailah mereka itu kepada Malik Zabaniyah, malaikat yang menjaga pintu neraka itu. Maka apabila melihat ia Malik Zabaniyah tu kepada mereka itu, mereka umat Nabi Muhammad yang bakal ahli neraka tu, berkata ia Malik Zabaniyah bagi segala malaikat, siapa ini? Ditanya, siapakah ini? Maka tiada datang atas kami daripada segala orang yang celaka terlebih ajib, terlebih pelik daripada ini. Dia. Maknanya seolah-olah tiada pernah datang orang yang celaka yang terlebih pelik daripada ini. Maknanya pelik sungguh. Biasa ahli neraka ni hitam muka dia, biru mata dia. Ini tiba-tiba tak hitam muka. Sebab itulah Malik Zabaniyah ni pelik ni. Ni ahli neraka ni, tapi dia punya muka ni tak hitam, mata tak biru. Tu dia macam mana? Dan tiada dihantarkan rantai, tak pula diikat pula, tak diikat, tak disulut, tak dibelenggu pada batang lehernya. Maka berkata segala malaikat. Malaikat itu menjawab. Kan Malik tanya tadi, siapa orang ini? Pelik sangat ni. Orang ni orang celaka dan terlebih pelik, ajib. Tu dia. Lalu semua para malaikat itu menjawab. Demikianlah disuruh akan kami bahawa kami datang dengan mereka itu atas ini kelakuan. Maka berkata ia malaikat ramai-ramai tadi bagi mereka itu, hai sekalian asyqiya, wahai segala asyqiya, orang-orang yang celaka. Asyqiya tu bahasa Arab tu. Wahai orang-orang celaka, siapa kamu? Siapakah kamu? Maka berkata mereka itu, orang yang celaka tadi bakal masuk neraka tadi, kami daripada umat Muhammad alaihi salam. Tu dia. Kami ni umat Muhammad. Tu dia. Dan diriwayatkan, maknanya ada satu riwayat lagi. Ada satu hadis lagi riwayat. Pada suatu riwayat yang lain menarik akan mereka itu oleh malaikat. Menyerulah mereka itu. Mereka bakal ahli neraka tadi. Hai Muhammadku. Maka tatkala melihat mereka itu akan Malik, lupa mereka itu akan nama Muhammad alaihi salam daripada hebatnya. Itu dia. Malaikat pun tanya juga. Orang ni bakal ahli neraka. Tak hitam mukanya, tak biru mukanya, sangat pelik ni. Tapi bakal ahli neraka.
Kamu ni umat siapa? Mereka tak boleh jawab. Tu dia. Dalam kitab lain disebut gitu. Mereka tak boleh jawab. Kemudian, kamu kenal tak ini lelaki? Dia kata tak kenal. Tak kenal lelaki ni. Ditunjukkan, diperlihatkan gambar Nabi Muhammad SAW. Kenal? Tak kenal. Lalu para malaikat tadi jawab, inilah Muhammad, kamu umat dia. Ya, nama ni pernah ingat dia. Nama Muhammad ni pernah ingat. Memang nenek moyang kami sebut nama dia nama Muhammad. Selalu nenek moyang kami sebut. Ini dalam kitab Kasyful Ghaib sebut macam tu. Gitu. Okey. Jadi maka tatkala melihat mereka itu akan Malik, iaitu Malik Zabaniyah, lupa mereka itu akan nama Nabi Muhammad alaihi salam daripada hebatnya. Dia terlupa. Bila malaikat itu sebut baru dia ingat, oh ni nama ni pernah disebut oleh ibu bapa nenek moyang aku dulu. Maka berkata malaikat bagi mereka itu Malik. Maka berkata mereka itu bagi Malik, siapa kamu? Maka berkata mereka itu, kami daripada orang yang diturunkan oleh Allah Ta'ala atas mereka itu Al-Quran. Tu. Dan kami daripada orang yang puasa pada bulan Ramadan. Ni orang tanya lagi ni. Macam mana kesudahan dia? Macam mana kesudahan dia? Cuba tengok. Maka berkata Malik, tiada turun Al-Quran malaikat ke atas Muhammad alaihi salam. Maka apabila mereka mendengar mereka itu, mereka ahli neraka tadi, apabila dia dah dengar akan nama Muhammad tadi, nama Muhammad alaihi salam, berteriak mereka itu sekaliannya daripada umatnya, ya kami umatnya, ya kami umatnya. Tu dia. Yang bakal ahli neraka tadi. Tu dia. Ya kami umatnya, umat Muhammad. Dia terlupa kan? Dah kena siksa. Maka berkata Malik bagi mereka itu umat Muhammad yang bakal masuk neraka tadi, adakah tiada bagi kamu pada Quran yang menakut daripada maksiat? Kamu ni pernah tak dibacakan Al-Quran kepada kamu supaya kamu ni takut buat maksiat? Tu dia. Kalau kamu kata kamu ni umat Muhammad kan ada Al-Quran, pernah tak diceritakan, dibacakan kepada mereka, kepada kamu supaya kamu rasa takut daripada melakukan maksiat? Gitu. Dan apabila berhenti mereka itu atas tepi jahanam, sampailah tepi neraka jahanam. Agak-agak sini ni dah diubah suai ke belum? Dah diubah suai dah. Dah gigi dia besar bukit Uhud dah. Tu dia. Besar bukit Uhud dah. Tubuh badan dia besar macam mana? Besar masiratan salasata ayyam, iaitu 3 hari perjalanan kuda yang laju. Okey. Dan apabila berhenti mereka itu atas tepi neraka jahanam, dan melihat mereka itu kepada neraka, mereka ni lihat neraka ni, dan kepada Zabaniyah, dan kepada para malaikat Zabaniyah, berkata mereka itu, hai Malik, hai malaikat Zabaniyah, Malik Zabaniyah, izin bagi kami bahawa kami menangis atas diri kami. Nak masuk pintu neraka dah, dah tepi pintu neraka dah, baru nak teriak, nak menangis. Masa hidup dunia dulu, semayang tak, puasa tak, haji tak, zakat tak, segala keburukan buat neraka. Ada satu keturunan tak semayang, tok nenek moyang, suami isteri, anak beranak sampai cucu cicit tak semayang. Ada tuan-tuan. Kita yang semayang ni kena ditimbang oleh Allah Ta'ala, timbang amalan semayang ni. Kita yang semayang hari-hari, yang doa pada Allah hari-hari, kena. Dah macam mana orang tak semayang langsung, sekeluarga tak semayang tu, agak macam mana nasib mereka. Dah, kita pun tak tahu nasib kita juga. Dah, tapi kita sentiasa doa. Bila cerita tentang nasib ni tuan-tuan, ada manusia disebut 10 kali VVIP Allah Ta'ala.
yang masuk neraka, yang masuk ke syurga ni tanpa hisab. Lebih hebat pada Rasul. Nabi, Rasul-Rasul 124,000 Nabi kena tanya, kena hisab seorang demi seorang. Ada pendapat yang kata Nabi Muhammad tak kena. Dia tak kena mizan, tak kena sirat. Dia ni dicampak terus di tepi syurga tu. Tu dia. 70,000 yang dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab. 70,000. Sahabat Nabi agak-agak berapa puluh ribu. Sahabat Nabi lebih kurang tu lah. Lebih kurang tu lah sahabat Nabi. Agak-agak kita sempat tak? Tak sempat sebab ada seorang sahabat. Ada seorang sahabat lagi tanya, wahai Nabi, kalau semua 70,000 ni masuk dalam syurga tanpa hisab, bagaimana lagi? Nabi pun sambung lagi. 70,000 seorang tu dia boleh tarik lagi 70,000. Seorang boleh tarik 70,000. Tu dia. Kalau gitu kita dan. Dalam hadis ni akhir sekali kita dan. Dan macam mana kita ni tuan-tuan? Kita pada hari ni, pada malam ni dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab. Macam mana amalan ni tuan-tuan? Nabi sebut di hujung hadis tu. Buat segala yang Allah Ta'ala suruh, jauhi segala larangan, kemudian kita berdoa. Jangan lupa doa ni. Allahumma inni as'aluka, ya Allah ya Tuhanku, aku minta kepada kamu jannatal firdausal a'la bighairi hisab. Minta syurga, masuk dalam syurga bighairi hisab, tanpa hisab. Kita boleh termasuk dalam golongan tu, tak kena sirat, tak kena timbang amal, straight secara automatik pergi ke tepi tu syurga tuan-tuan. Di hadis Nabi ni. Malam ni pecah rahsia tu. Dah habis rahsia ni. Kita malam ni kepada beramal. Buat segala Allah Ta'ala suruh, jauhi segala larangan. Ni Nabi sebut di hujung hadis tu. Kemudian jangan lupa doa. Doa tadi kan. Kalau tak ingat bahasa Arab tak apa. Ya Allah, masukkanlah aku, keluargaku ke dalam syurga tanpa hisab, tanpa azab. Itu dia. Ada manusia yang Allah Ta'ala gerakkan tiap-tiap sejam, tiap-tiap jam. Doa tu. Tiap-tiap jam doa tu. Saya tuan-tuan sendiri agak-agak dapat, tak dapat. Saya kadang-kadang sehari pun tak ingat doa tu. Kadang-kadang seminggu tak ingat doa tu tuan-tuan. Jadi setiap malam ni kita pakai beramal. Tak. Allahumma inni as'alukal jannah bighairi hisab. Ya Allah ya Tuhanku, masuklah kami ke dalam syurga tanpa hisab. Itulah. Inilah awak bagi 10 kali VVIP Allah Ta'ala. Kalau kita boleh beramal macam tu tuan-tuan, insya-Allah masuk syurga tanpa hisab. Ini hadis sahih. Tapi kita tak lupa tiap-tiap kali sebut Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Tiap-tiap kali kita sebut Allahumma ajirni minan nar, malaikat doa untuk kita, Allahumma ajirhu wa ajirhum minan nar. Ya Allah Ta'ala, jauhkanlah mereka pada neraka. Sebab itulah Allahumma ajirni minan nar ni paling lagi banyak lagi bagus. Kita minta Allah Ta'ala syurga Firdaus, masuk syurga tanpa hisab, lagi banyak lagi bagus. Ada Allah Ta'ala gerakkan manusia tiap-tiap masa, tiap-tiap saat. Allah tiap-tiap masa, iaitu minta syurga. Kita kadang-kadang sehari tak minta pun syurga. Kalau semayang kat rumah seorang-seorang, lepas semayang di salam tu bangun. Tu bangun doa pun doa. Tu. Jadi maknanya sepatutnya kita lebih pada tu. Jadi ada tips 10. 10 amalan yang dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab. Masa pun habis sudah. Bau panas. Tu dia. Okay, sikit lagi nak habis ni, nak sampai stesen dia. Jadi bila mereka tanya, hai Malik, izin bagi kami bahawa kami menangis atas diri kami. Masa duduk tepi neraka dah baru menangis. Maka mengizinkan Malik mengizinkan bagi mereka itu. Maka menangislah mereka itu air mata hingga tiada tinggal sesuatu daripada air mata dan pada segala mata mereka itu. Sehingga tak ada air mata dah. Menangis mereka itu akan darah, tiba-tiba menangis keluar darah pula.
Tu dia menyesal sungguh. Menyesal kemudian tak ada gunanya dah. Tak fikir dulu. Maka berkata Malik, sangatlah eloknya ini tangis jikalau adalah di dalam dunia daripada takut akan Allah. Alangkah baiknya, alangkah bagusnya, kata Malik, masa kamu hidup dunia ni, cari 10 minit pun tak apa dah. Ini sibuk semacam pergi kerja pagi, balik malam, lepas tu pergi kedai kopi pula, ini itu, lupa Allah Ta'ala. Tak ada masa 10 minit untuk Allah Ta'ala. Semayang, katalah semayang 6 minit ya. Semayang di rumah ni macam burung patuk. Allah, subhanallah. Gitulah. Tak. Semayang lebih kurang kat rumah. Lepas tu semayang pun macam mana? Pakai nekat, tutup pusat sikit, ambil tu ala atas. Kadang-kadang tak ada main cowboy gitu, semayang gitu je. Sah, tuan-tuan sah, bukan tak sah. Tak. Tapi pakai yang gigi jabat bukan main lagi. Tak. Pakai gigi jabat tu dengan tie, dengan apa, dengan kemah, dengan jam apa semua tu. Semayang kat rumah lebih kurang saja. Semayang. Ada makhluk Allah Ta'ala ni yang semayang, yang di kerja tu saya nampak. Duk kampung. Saya nampak memang semak sungguh. Tapi tiap-tiap kali semayang Jumaat pakai baju pagoda saja. Duk soal depan pakai baju pagoda. Pagoda pula hak yang kuning sini tiok. Yang berkoyak tiok pula tu. Dia kuning sini dia dah pakai deodoran ni. Tak lagi dengar pula live malam ni. Tu. Bukan kawan saya sini luar negara. Tu senang. Kalau dia ni cerita tu luar negara. Tak. Tapi kalau dia makan cili dia rasa pedas. Tak. Gigi jamak bukan lagi lengan panjang. Semayang Jumaat pakai baju pagoda. Nak kata musim panas pun macam tu, musim sejuk pun macam tu juga. Tak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan Allah Ta'ala lebih kurang je. Tak. Baju kot, baju macam-macam baju mahal. Allahu Akbar. Ada hal macam tu. Jadi malaikat Malik kata, alangkah baiknya sekiranya kamu menangis di dunia dulu takut pada Allah Ta'ala, tapi hari ini kamu menangis, kamu menyesal. Tiadalah menyentuh akan kamu api neraka. Kalau kamu buat macam tu, dah tentu hari ini takkan kamu masuk dalam neraka. Tak. Habislah satu tajuk. Kemudian bab yang ke-38 pada menyebutkan malaikat Zabaniyah. Tak habis lagi. Lambat lagi masuk dalam cerita syurga ni. Rasa penat dah cerita neraka ni. Tak habis-habis lagi. Nak cerita syurga pula suka dah. Macam mana kita dalam syurga nanti makan apa dah? Makan apa ni? Kelabu turut ke? Habis. Tak, makan sekali ingat sampai hari ni habis. Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma awlina bil ilmi wa